Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Natasha Adila binti Jamal bersama rakan saya iaitu Nur Syamimi dan Sujitra ingin membentangkan tentang tajuk komunikasi di tempat kerja. Soalan yang pertama adalah tujuan komunikasi di tempat kerja. Di mana tujuannya adalah sebagai alat perhubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Kemudian, untuk menggalakkan produktiviti dan kerjasama antara rakan kerja. Seterusnya, untuk memupuk budaya kerja yang positif dan membina kepercayaan dan kredibiliti. Tujuan ini terbahagi kepada 7, iaitu kawalan, motivasi, mencapai objektif, mengumpul dan menyalurkan maklumat, menerapkan peraturan, hubungan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Di situ saya akan huraikan satu persatu. Bermula daripada tujuan di tempat kerja, iaitu pertama kawalan. Di mana kawalan adalah untuk mengawal tingkah laku setiap pekerja dalam organisasi. Dan untuk setiap organisasi mempunyai kuasa hierarki, peraturan dan tata cara yang perlu dipatuhi. Yang kedua, iaitu motivasi. Pihak atasan perlu memberi dorongan terhadap tindakan yang perlu dilakukan, prestasi yang mesti ditunjukkan dan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi kepada para pekerja atau para bawahan. Yang ketiga, untuk mencapai objektif, di mana bagi mencapai matlamat organisasi, pihak atasan perlu mempengaruhi pekerja dalam mengubah tingkah laku dan minat pekerja. Yang keempat, untuk mengumpul dan menyalurkan maklumat, di mana pihak atasan perlu membekalkan maklumat kepada pekerja supaya dapat berfungsi dengan bebas, kreatif, berkeyakinan dan penuh dedikasi. Seterusnya adalah kelima, iaitu menerapkan peraturan, di mana untuk mencapai satu tujuan dan memudahkan seorang pekerja apabila mempunyai peraturan. Yang keenam, iaitu hubungan, di mana semua aktiviti kerja dilaksanakan dengan berinteraksi, iaitu berhubungan antara satu sama lain, tak kiralah dari pihak atasan atau bawahan. Kemudian dapat untuk menyatukan hubungan secara formal dan tidak formal. Yang ketujuh, iaitu membuat keputusan. Bagi membuat keputusan, pekerja perlu mengadakan perbincangan untuk mencapai satu keputusan yang dipersetujui bersama. Yang terakhir, iaitu ke-8, untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, para pekerja perlulah bekerjasama untuk menyelesaikannya dalam bentuk perbincangan, dialog atau sebagainya, bagi mencapai kata sepakat bagi menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Soalan seterusnya adalah struktur organisasi formal, kompleks dan berpusat. Mana struktur organisasi formal menggambarkan hubungan antara pelbagai tahap pengurusan. Struktur organisasi ini juga perlu menerangkan posisi, tugas, tanggungjawab dan wewenang ditetapkan bagi dilakukan secara jelas.
Hal ini bagi memastikan organisasi lebih stabil. Seterusnya adalah struktur organisasi kompleks, di mana struktur organisasi yang dikelola oleh lebih dari 2 orang dan mempunyai badan fungsian sendiri dan mempunyai struktur kepemilikan yang berbeza. Itu adalah struktur organisasi berpusat, di mana kuasa membuat keputusan tertentu terletak pada pengurus peringkat atasan. Antara keputusan yang boleh dilakukan oleh seorang pengurus peringkat atasan adalah keluar masuk stok, kewangan, struktur atur kedai, susun atur kedai, kebersihan dan pelanggan. Seterusnya adalah soalan C, iaitu saluran komunikasi formal. Di mana saluran komunikasi formal ni adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan maklumat oleh 2 atau lebih orang untuk mematuhi ketetapan profesional. Komunikasi formal ini mementingkan status pekerja seseorang dan terdapat 3 jenis aliran komunikasi, iaitu yang pertama, komunikasi atas ke bawah, di mana penyampaian maklumat antara majikan dan pekerja. Yang kedua adalah komunikasi bawah ke atas, di mana melibatkan aliran penyampaian maklumat dari pekerja kepada majikan. Yang ketiga adalah komunikasi setara. Assalamualaikum, saya akan terangkan soalan D, iaitu rangkaian komunikasi performa. Ialah komunikasi formal adalah sesuatu proses penyampaian dan penerimaan maklumat oleh 2 atau lebih orang yang mematuhi ketetapan profesional. Sebagai contoh ialah rangkaian beroda, iaitu komunikasi lebih cepat dan tepat dapat mewujudkan seseorang pemimpin. Idea dan maklumat lebih kurang diperoleh dan akhir janaan idea kurang. Yang kedua, rangkaian berantai, iaitu mengikut arahan secara formal. Menyampaikan maklumat adalah sederhana. Maklumat yang paling tepat. Yang ke last sekali, iaitu rangkaian semua saluran. Semua ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain. Cepat, ketepatan dan kebersamaan maklumat kurang ketiadaan ketua. Okey, selamat pagi semua. Saya nak membentangkan kebaikan kelemahan struktur organisasi formal. Kelebihan adalah kerja sistematik organisasi formal membahagi aktiviti ke dalam beberapa unit dan posisi. Masing-masing memiliki peranan dan tujuan spesifik. Pengaturan semacam memungkinkan organisasi berjalan sistematik dan lancar. Seterusnya, lebih terkoordinasi organisasi formal menguraikan secara jelas unit posisi di dalamnya, termasuk hubungan orientasi, peranan dan tanggungjawab masing-masing. Itu memungkinkan setiap orang di dalam organisasi bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan. Okey, seterusnya, lebih stabil organisasi beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur. Perilaku dan hubungan di antara para anggota dapat diprediksi dan organisasi akan terus berlanjut ketika beberapa orang kunci seperti direksi keluar. Yang akhirnya, hubungan profesional adalah orang-orang berintegrasi satu sama lain kerana pekerjaan. Mereka lebih menekankan pada hubungan profesional daripada hubungan interpersonal seperti kekeluargaannya. Okey, seterusnya struktur organisasi kelemahan. Mengabaikan keputusan sosial adalah organisasi formal hanya mementingkan pekerjaan. Mereka tidak mementingkan kebutuhan psikologi dan sosial dan mungkin mereka
mengabaikan hubungan manusia, kreativiti atau bakat. Penting pekerjaan selesai dan dilakukan dengan benar. Yang kedua adalah biaya lebih tinggi. Cara menjalankan organisasi dapat menyebabkan pembiayaan yang lebih tinggi. Masing-masing mungkin membutuhkan direktur, manager dan koordinasi, dan itu tidak terjadi pada organisasi informal kerana tidak membutuhkan pengaturan semacam itu. Okey, seterusnya pengambilan keputusan yang lambat. Setiap orang yang tidak biasa mengambil keputusan seenaknya, melainkan itu harus mengalir melalui rantai komando. Akibatnya pengambilan keputusan tidak bisa segera, tidak masalah muncul dan orang yang terlibat langsung. Yang akhirnya organisasi yang bersifat kaku, orang-orang harus disiplin dalam menjalankan peran mereka. Peran mereka harus mematuhi prosedur atau aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Misalnya, mereka yang berada pada posisi bahawa tidak bisa bertindak sembarangan dan harus memperoleh persetujuan atasan. Okey, seterusnya tajuk saluran berkomunikasi tidak formal, untai tunggal, rantaian gosip, rantaian kebarangkalian dan rantaian gugusan. Untai tunggal adalah menyampaikan informasi kepada orang lain dan kemudian menyampaikan kembali informasi dimaksudkan kepada beberapa lain dan seterusnya. Rantaian gosip adalah komunikasi berawal ketika seorang mengatakan kepada sekelompok orang dan meneruskan informasi tersebut kepada beberapa orang lain. Rantaian kebarangkalian adalah mungkin atau kesempatan pada sesuatu keadaan yang akan atau terlalu berlaku dan mendapat kesimpulan berkaitan dan mekanik dasar sistem kompleks. Seterusnya, rantaian gugusan. Rantaian gugusan adalah satu set bersambung secara longgar ataupun ketat yang kerjasama seterusnya dari pelbagai sudut boleh dilihat sebagai satu sistem tunggal dan ditetapkan supaya melakukan tugas yang sama, dikawal dan dijadualkan. Seterusnya, saya akan baca soalan G, iaitu kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Yang pertama, kelebihan meletak birokrasi di tempat yang dapat melancarkan operasi. Yang kedua, maklumat juga boleh hilang. Yang ketiga, mungkin kelebihan terbesar struktur kerja tidak rasmi adalah spaceability. Okey, untuk kelemahan dia pula, satu, pelantikan pemimpin dan pengikut adalah bersifat sukarela.